Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada kali ini kita akan mempelajari kata ganda berentak yang bermula dengan huruf S. Pada kali ini, untuk huruf S, kita mempunyai lebih banyak perkataan kata berganda yang berentak. Okey, jadi sama-samalah kita belajar. Okey, jom. Saki-baki. Saki-baki ialah sisa-sisa atau apa-apa yang tinggal setelah sesuatu dibahagikan ataupun setelah sesuatu digunakan. Contoh ayat, kucing jalanan itu hanya mendapat saki-baki makanan yang diletak di bawah meja kedai makan itu. Kedua, saki-baki peninggalan oleh penjajah Portugis, Belanda dan Inggeris masih banyak terdapat di Melaka dan Pulau Pinang. Saudara mara. Saudara mara ialah semua kaum keluarga, kaum kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dengan kita. Contohnya adik-beradik kita, sepupu kita, datuk kita, nenek kita dan semua. Pakcik kita, makcik kita dan sebagainya. Okey. Contoh ayat, dia tidak mempunyai seorang pun saudara mara yang tinggal di Selangor. Kedua, hubungan antara saudara mara perlu sentiasa dipelihara agar kita sentiasa hidup dalam keadaan yang aman serta harmoni. Sebab musabab. Sebab musabab ialah sebab dari segala sebab dan punca-punca sesuatu. Contoh ayat, kita boleh menyelesaikan masalah ini dengan berkesan apabila kita memahami sebab musabab terjadinya masalah ini. Kedua, sebab musabab mengapa perkara ini terjadi hanya diketahui oleh orang itu. Sedu sedan. Sedu sedan ialah suara seperti suara orang yang sudah lama menangis atau menangis yang terputus-putus timbul tenggelam. Macam tu. Sebagai contoh, adik menangis tersedu sedan setelah dimarahi oleh ibu tadi. Kedua, Aisyah menangis terseduh sedan apabila menerima berita yang malang itu. Segan silu. Segan silu ialah berasa malu atau segan-segan. Malu-malu kononnya. Segan silu. Okey? Contoh ayat, dia tidak segan silu menceritakan rahsia yang telah disimpannya selama ini kepada rakannya. Kedua, tanpa segan silu, mereka terus mengambil makanan yang dihidangkan dalam kenduri perkahwinan itu. Jadi, kawan-kawan, kalau nak hidup jangan segan silu, ya? Segar bugar. Segar bugar ialah keadaan yang sangat sihat dan segar-segar. Okey, contoh ayat, kami berasa segar bugar setelah mandi manda di air terjun yang terkenal itu. Kedua, sayur mayur yang dijual di pasar itu segar bugar dan harganya murah sekali. Selang-seli. Selang-seli ialah berganti-ganti. Sebagai contoh, jalur merah berselang jalur putih dalam bendera jalur gemilang. Kedua, orang dahulu melarang kita untuk makan dan minum air secara berselang-seli. Okey, ini adalah amalan yang buruk ya, jangan buat. Okey, kalau nak makan, makan dulu, kemudian baru minum air. Jangan makan, minum air, makan, minum air, makan, minum air. Bila dah nak habis. Okey? Alright, ketiga, mereka berselang-seli memandu kereta semasa pulang ke kampung yang mengambil masa selama 10 jam. Selok-belok. Selok-belok ialah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu. Contoh ayat, segala selok-belok tentang syarikat itu diterangkan kepada pekerja baharu itu. Kedua, ranger hutan itu menerangkan kepada murid-murid lain tentang selok-belok jalan di dalam hutan itu. Senang lenang. Bestnya senang lenang. Amat bahagia sekali atau tiada satu pun yang kurang. Seronok kan? Sebagai contoh, ibu berasa senang lenang setelah bersara daripada kerjaya sebagai seorang guru selama 35 tahun. Kedua,
Nenek berasa senang lenang melihat semua anak cucunya berkumpul di kampung apabila menyambut Hari Raya Aidilfitri. Serba-serbi. Serba-serbi ialah segala-galanya atau seluruhnya. Contoh ayat, serba-serbi tentang enjin kapal selam ini diketahui oleh jurutera kapal itu. Maksudnya dia tahu segala-galanya tentang enjin kapal selam itu. Kedua, Ahmad mengenali serba-serbi latar belakang dan perangai kawan baiknya itu. Maksudnya Ahmad mengenali dan mengetahui segala-galanya tentang kawan baiknya itu. Ketiga, ibu melakukan serba-serbi kerja dalam rumah ini seperti memasak, mengemas rumah dan sebagainya tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Jadi sayangilah ibu anda, okey? Okey. Serbah-serbi. Serbah-serbi bermaksud tidak kemas pakaiannya ataupun tidak rapi. Contoh ayat, Ali telah ditegur oleh gurunya kerana berpakaian serbah-serbi ke sekolah pada hari ini. Kedua, orang yang berdisiplin tidak akan menyiapkan sesuatu dengan serbah-serbi. Okey? Jadi buatlah kemas-kemas, jangan buat serbah-serbi. Serta-merta. Serta-merta bermaksud dengan secepat yang mungkin. Contoh ayat, serta-merta air mata ibu mengalir apabila mengetahui anaknya dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara. Kedua, tukang masak itu menyediakan makanan itu serta-merta setelah menerima pesanan daripada pelayan kedai makan itu. Order saja terus siap makanan. Maksudnya serta-merta. Simpang siur. Simpang siur ialah terlalu banyak dan silang menyilang seperti jalan raya, seperti kawat telefon ataupun wayar telefon bergerak ke sana dan kemari seperti kenderaan di jalan raya. Contoh ayat, jalan raya yang bersimpang siur itu amat sibuk terutamanya selepas tamat waktu pekerjaan dan persekolahan. Kedua, ayah menggulung semula wayar elektrik yang bersimpang siur supaya lebih selamat dan kemas. Sorak-sarai. Sorak-sarai bermaksud bersorak berteriak orang ramai kerana gembira, seperti menjerit dengan suara yang kuat. Contoh ayat, Stadium Bukit Jalil menjadi gegak gempita dengan sorak-sarai para penyokong Malaysia apabila penyerang Malaysia berjaya menyelesaikan sepakan penalti itu. Apabila pemain bola sepak favourite kita skor, kita pun sorak, yeay, gol! Itulah sorak-sarai. Kedua, murid-murid tingkatan 5 itu bersorak-sarai setelah keluar dari Dewan Peperiksaan itu. Jadi seronok, sangat seronok, menjerit dengan suara yang kuat. Seterusnya, suku sakat. Suku sakat ialah golongan orang yang berpuak-puak ataupun yang sama keturunan ataupun yang sama kumpulan. Jadi selalunya orang asli, orang Negeri Sembilan, mereka ini mempunyai keturunan mereka sendiri, mereka ini mempunyai kumpulan-kumpulan mereka sendiri yang termasuklah keluarga-keluarga mereka sendiri. Jadi ini ialah suku sakat. Sebagai contoh, Ahmad mempunyai ramai suku sakat yang berketurunan Jawa dan Bugis. Kedua, suku sakat orang asli itu mengadakan mesyuarat untuk memilih calon Tok Batin yang baharu. Jadi di tempat lain kita memanggil ketua kita Tok Penghulu. Kalau dalam kalangan orang asli atau suku sakat orang asli, mereka memanggil ketua mereka dengan panggilan Tok Batin. Okey. Seterusnya, susup sasap. Susup sasap ialah menyorok atau masuk ke sana kemari atau berjalan secara bersembunyi atau secara diam-diam dalam hutan, dalam semak samun, dalam belukar dan dalam kalangan orang ramai. Jadi apabila kita nak menghilangkan diri dalam kalangan orang ramai, kita pun akan berjalan dengan susup sasap dan dia orang tak nampak kita. Contoh ayat, penagih dadah itu bersusup sasap dalam celahan orang ramai di pasar malam itu untuk melarikan diri daripada dikejar oleh polis. Kedua, semua tentera itu bersusup sasap dalam hutan untuk mengelakkan daripada disedari oleh musuh. Ketiga, susur jalur. Susur jalur ialah susunan atau asal usul keturunan ataupun salah sila.
Jadi maksudnya ini ialah berkenaan dengan sejarah. Okey, sejarah keluarga kita, sejarah. Siapakah atuk kita, siapakah nenek kita, siapa moyang kita, kita ni berasal daripada mana, okey, dan sebagainya. Contoh ayat, kita perlulah mendalami susur galur keluarga kita untuk mengenali identiti dan jati diri sendiri. Kedua, susur galur keluarga Pak Ali dipercayai berasal daripada keturunan pahlawan Hang Tuah. Wow, hebatnya. Dan itu adalah antara kata ganda berentak yang bermula dengan huruf S. Seterusnya kita akan mempelajari tentang kata ganda berentak yang bermula dengan huruf T sehinggalah W. Okey, sehingga berjumpa pada video yang akan datang. Bye bye.